Terus mengaji umi bid'ah, ini bid'ah, oh tak mau, bid'ah hakiki pun tak mau, bid'ah idhafi pun tak mau, apa bid'ah begitu tak mau. Tapi orang yang tak tahu apa itu bid'ah, dia buat, dia sangka itu adalah ibadat. Oh, kita kesian nak marah tapi dia tak tahu. Nak bersilat tak boleh, dia tak tahu. Nak kata apa? Syukur banyak-banyak ikhwan. Jika mereka katakan Al-Quran itu makhluk, berarti mereka menganggap bahawa nama-nama Allah juga makhluk dan ilmu Allah juga makhluk. Namun orang yang menganggap remeh dengan masalah ini hingga mereka katakan Quran itu makhluk, mereka mengira ini perkara ringan dan tidak tahu bahawa ucapan itu mengandung kekafiran. Aku melarang, aku di sini Imam Ahmad, aku melarang semua orang mengucap perkataan ini, orang-orang yang menanyaiku tentang perkara ini, dan aku keberatan menjawabnya hingga sampai kepadaku berita bahawa mereka menganggap aku tawakuf, tidak menyatakan makhluk dan bukan makhluk. Imam Ahmad di antara benci dia orang bertanya soalan ni, Quran tu makhluk tak makhluk, dia benci. Pasal apa? Soalan itu ditanya dia kena olah. Bila olah dia terpaksa meletakkan hukum yang pasti. Banyak orang tanya soalan dia diam. Sampai orang kata Imam Ahmad tawakuf. Tawakuf maksud dia apa? Pendirian dia tak tetap. Orang mula mengandai, dia ni dia setuju kot kalau kata Quran itu makhluk. Mungkin dia juga setuju Quran itu kalam Tuhan. Imam Ahmad kata bila orang kata aku tawakuf, dia pun mengandaikan aku lagu tu, ini menyebabkan aku kena jawab. Sebab apa aku tak suka jawab soalan ni? Sebab bila aku jawab soalan ni, aku mesti kena kata, siapa yang kata Quran makhluk dia kafir. Hantunya aku tak mau kata. Tapi hampa memaksa aku jawab. Maka aku tak suka nak jawab soalan begini. Kata Imam Ahmad. Aku katakan kepadanya, barang siapa menyatakan Al-Quran makhluk tanpa menyatakan nama-nama Allah makhluk dan juga tidak menyatakan bahawa ilmu Allah itu makhluk serta tidak lebih itu, apakah aku katakan dia telah kafir? Ini Abu Bakar ni, Abu Bakar dan Abbas bin Al-Azim, dia tanya pada Imam Ahmad lagi. Dia kata macam mana Tuan Imam punya ingat, kalau orang tu kata Quran saja makhluk, nama-nama Allah tak makhluk, hanya Quran saja, hanya hak Quran bahasa Arab tu, alif lam mim zalikal kitabu, itu makhluk. Tapi bila dalam Quran dia start dengan nama Allah, Allahu la ilaha illahu, nama Allah bukan makhluk, tapi ayat belakang semua makhluk. Macam mana tuan punya ingat? Beliau jawab, beginilah pendapat kami. Beginilah pendapat kami. Kemudian Abu Abdullah berkata, kami tidak meragukan sedikit pun Al-Quran yang ada pada kami. Di dalamnya terdapat nama-nama Allah. Barang siapa yang berkata pada kita bahawa Quran makhluk, menurut kami dia adalah kafir. Inilah ikhwan, dalam banyak-banyak imam, nampaknya Imam Ahmad ni dia sangat strict dalam al-aqidah, terutama dalam berupa tauhid kepada Allah. Nanti kita akan baca bawah-bawah ni, Abu Hanifah Nu'man di antara orang yang dia tak apa nak melayan, sampai orang kata dengan dia kafir habis sekali. Lagu tu punya ada, dengan dia pergi kafir habis sekali. Pasal dia pun lagu tak mau nak layan lagu ni. Lepas tu dia pun nampak macam biar pergi kat depa lah. Ahmad tak macam tu. Dia tak jawab. Tapi bila mai satu masa dia jawab, dia tak kata biar pergi ke depa, dia jawab straight. Hang kata kalam Allah makhluk, sedangkan hang tahu itu kalam Allah, hang kafir. Hang kafir. Imam lain, ya bila dia tak tahu nak buat gimana. Nanti kita ni, dia tak tahu nak buat gimana. Imam Ahmad, tuan depa buat bid'ah. Dia tanya, bid'ah hakiki ke idhafi? Apa dia hakiki? Hakiki yang total bid'ah. Idhafi ni apa dia? Asal tak bid'ah, tapi cara faham buat dia jadi bid'ah. Itu idhafi. Macam mana? Hakiki ni apa dia? Apa yang Quran larang? Quran larang kita buat ibadat ni, Quran larang kita buat lagu ni dalam hal ibadat. Masalah Nabi tak benarkan kita tinggikan kubur lebih daripada setingkat.
lebih daripada setingkai, naik ke atas perut kubur tu Nabi suruh buang yang lebih tu, tinggal setingkai. Nabi tak bagi apa? Nabi tak bagi kita buat binaan di atas kubur. Ini adalah larangan yang sahih. Siapa-siapa pi buat larangan yang sahih, itu namanya bid'ah hakiki. Secara hakikat dia bertentangan dengan nas. Itu pula dalam urusan ibadat yang khusus. Nabi tak benar kan dia pi buat binaan. Dia buat binaan, lepas tu dia kata istihsan. Baik apa? Kita buat satu bumbung kecil, baik apa hujan-hujan kita boleh duduk bawah tu baca Yasin. Nampak bid'ah pula kan? Ini nama dia bid'ah hakiki. Siapa yang buat bid'ah hakiki ni, dia masuk neraka nanti. Lepas tu dia idhafi. Apa dia bid'ah idhafi? Bid'ah idhafi ni suruhan itu ada dalam agama, ada dalam hadis, ada dalam Quran. Tapi cara dia melaksanakan suruhan tu, dia silap. Macam bertasbih, baca Quran, kan? Berdoa, ada tak dalam Quran? Banyak ayat kan? Tapi bila dia berdoa, dia yang letak cara. Berdoa mesti ramai-ramai. Zikir mesti mau ramai-ramai. Zikir kalau tak ingut badan, tak kira zikir. Dia kata apa beza tengok gambar dengan zikir? Kita kata beza tengok dengan zikir lah. Gambar tengok orang tak pernah sembang. Zikir, la ilaha illallah. Beza dia ingut badan. Ada orang tengok gambar lagu ni, mana punya pakai trend tu kan. Orang tengok gambar straight. Tapi bila berzikir tak boleh straight, dia kena hinggup badan. Baru beza dengan tengok gambar. Ini namanya bid'ah idhafi. Arahan ada, suruhan ada, anjuran ada, dia mencipta jalan. Ini nama dia idhafi. Imam Ahmad kata, siapa buat bid'ah hakiki, Nabi kata dhalalah, dan dia masuk ke dalam neraka. Siapa buat bid'ah yang idhafi ni, dia wajib bertaubat. Mudah-mudahan tak sampai ancaman tu ke dia. Pasal bid'ah hakiki lebih besar daripada bid'ah idhafi. Tapi mukmin bukan kata hakiki, idhafi pun dia tak faham. Kita kenduri arwah ni semua bid'ah ni lah. Lihat bid'ah ni lah. Pegang johor tebah, nak pegang tongkat, kena bagi kain serbat, nak naik baca kena bagi salam. Ini semua bid'ah ni lah. Pasal apa? Dia kata, apa salahnya selawat sikit? Banyak ayat Quran suruh selawat. Allah pun selawat, malaikat pun selawat, tak tahu khatib tak mau selawat. Cara dia faham tu idhafi. Idhafi dalam bahasa Arab maksud dia apa? Dia tambah. Dia idhafah. Dia sendiri pibuh sandaran-sandaran yang tak tentu halal. Bid'ah macam ni banyak. Banyak. Tapi antara hakiki dengan idhafi, kalau kita berada dalam keadaan yang kena tolak ansur, kita tolak ansur dengan idhafi tak boleh. Hakiki tak boleh. Pasal apa? Hakiki melanggar sempadan, melanggar peraturan. Langgar total. Idhafi ni dia tak langgar cara hakikat. Cuma dia tambah. Hakikat tu ada. Doa, zikir, tasbih, semua ada. Tapi dia nak bagi Assalamualaikum kiri kanan, habislah semayang. Dia tak puas hati selagi tak raya buat subhanallah, subhanallah. Dia kata bergema tasbih, malaikat turun daripada langit. Dia jadi lebih daripada Nabi. Nampak malaikat turun. Malaikat turun daripada langit. Doa kita naik sampai Sidratul Muntaha. Dah jadi Isra Mi'raj dah. Dia kata selagi tak buat lagu tu, dia tak puas baca doa ini semua. Balok dia doa pun tak mahu. Dia marah. Dia marah. Jadi kalau kita berada pada tahap kena tolak ansur, terpaksa tolak ansur, yang idhafi ni tak boleh lagi. Tapi yang hakiki ni jangan tolak ansur. Tak satu penderian, Tuan jangan buka satu pintu ke neraka. Jangan buka satu pintu ke neraka. Kami tak buat benda ni pasal Nabi larang. Nabi larang.